masih ramai lagi tak masuk lagi ya? Ramai lagi tak masuk itu. Ramai tak masuk ya. Tak apa, kita tunggu dalam 3-4 minit lagi. Alright. Tapi tak apa. Setakat ni ada beberapa soalan ke berkenaan dengan B cell dan juga immunoglobulin gene ni, kerana kita nak memahami berkenaan dengan apa ni, the generation of antibody lah basically yang kita belajar sebelum ni kan. So kalau berkenaan dengan B cell, I think apa dia fungsi, apa dia B cell, fungsi B cell secara biologi. I think you all boleh baca ya. Maknanya saya takkan I think saya tak cukup masa lah kot untuk saya nak bagi sebiji kan apa dia fungsi tu. I think that's quite simple and you can read it on your own. InsyaAllah saya akan bagi di you all ada ke buku Janeway? Kalau I think Dr. Fendi yang gunakan untuk basic immunology ni dia pakai Janeway Travers kan? Buku tu. You all ada ke buku tu? Tak ada. Tak ada ya? Buku Janeway Travers, okey. InsyaAllah saya akan cuba capture kan chapter yang berkenaan. Nanti saya akan bagi you all lah. Nanti saya bagi kepada Farah kan? Farah kan apa ni, apa kelas rep kelas ni kan? Ya, doktor. Saya bagi. Dan juga saya suka baca pula buku Kubi KUBY Immunology. Itu yang sebab Kubi ni dia lebih komplit dan jalan cerita tu lebih pada saya lebih lebih komprehensif. Cumanya mungkin for some people it's too complete lah. I mean dia cerita tu sebiji kan. Macam mana penemuan berkenaan sesuatu, kefahaman berkenaan imunologi tu dia cerita kat situ. Okay. So saya akan cuba bagi insyaAllah chapter yang berkenaan. So bacalah ya daripada situ. Saya tak akan emphasize banyak berkenaan dengan B cell lah. Sebab itu I think mudah untuk dibaca. Kalau you baca dekat Wikipedia pun biasa saya tak encourage lah student baca Wikipedia. Tapi kalau berkenaan dengan B cell ni, I think apa yang ditulis dalam Wikipedia tu, I think most of them are quite factual lah. Ini boleh baca dengan cara lebih santai lah untuk memahami B cell. Tapi untuk yang immunoglobulin tu, because it's more complicated, and then I think diperlukan juga kefahaman berkenaan dengan molecular biology and so on. So that's why I put more emphasis on that lah. Alright, okay. Hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan B cell dan juga generation. Macam mana pembuatan ataupun macam mana B cell receptor tu dan juga antibody tu dibuat sesudah kita ada first round of immunoglobulin gene rearrangement. You all dah baca ke berkenaan immunoglobulin gene rearrangement? Imat? Belum doktor. Belum. Okey, tak apa. Itulah macam minggu lepas saya ada mention you all ada tak ribbon tu yang saya minta you all buat tu? Itulah dia bila kelas macam ni dia kurang fun sikit lah because saya pun tak nampak apa yang you buat. You all semua kat rumah kan? Belum masuk kampus lagi Ya, doktor. Belum Itulah kalau it's quite fun kalau kita buat dengan ribbon and then kita set all the genes tu. Kemudian kita akan make some kind of exercise daripada situ. Dan you all boleh memahami lagi lah macam mana immunoglobulin gene rearrangement itu berlaku dan macam mana immunoglobulin gene rearrangement itu setiap sel akan membawa rearrangement yang berbeza-beza.
So setiap sel itu nantinya dia akan mengenali antigen ataupun epitop yang berbeza-beza lah. And then you boleh nampak lah macam mana setiap B cell yang lahir itu semua akan jadi berbeza-beza dan you know it's created different to each other, okay, and they all have short lifespan, alright. So dia akan sentiasa dibuatlah yang baru dan kemudian but once the B cell carrying specific immunoglobulin tu dia bertemu dengan antigen, that one will be will gain what we call as the memory lah, and they will be long lasting. Okay, dia punya lifespan tu lebih lama, alright. So dia akan berada dalam circulation dengan lebih lama lah. Some of them will be around, I mean they will always, bukanlah satu sel tu dia hidup lama, tapi satu sel tu dia akan sentiasa proliferate. Dia akan sentiasa membuat sel anak sel, berlaku mitosis dan buat sel yang baru yang serupa dengan dia. So we call them as long lasting lah. Alright. Faham cerita ni? Siapa ada kat sini selain daripada Iman? Hayati, Nora Hayati. Ada ke? Faham setakat ni? Setakat yang saya explain? Hilang dah. Eva ada Eva? Okay, alright. Yes, sir. Okay, alright. So faham setakat ni? Saya cuba simplifykan as much as possible lah daripada all the detail yang ada dalam buku tu, then I try to simplify so that you can understand. Faham setakat ni berkenaan dengan immunoglobulin gene arrangement dan apa dia kepentingannya? Alright. Okay, so berapa orang lagi tinggal ni? Mat, berapa orang tinggal Mat? 12 kot yang tak masuk lagi. Wih, ramai juga. So siapa yang dah ada dalam ni jangan lupa untuk ni untuk login to iAttend to record your attendance. Okay, doktor. Okay. Okay. Lama lah pula. Okay, sebab once saya buka slide ni saya tak nampak kat sini. The Gmeet ni. So, kemungkinan kalau orang masuk saya tak tahu lah. Apa pula? Nampak ke saya screen? Nampak. Nampak Okay. Alright, now we are here. Dah baca ini Okay. Dia dah sampai sini kan last week? Kalau you perasan ada kawan yang masuk just shout out to me because bila saya dah buka ni saya tak nampak yang Gmeet tadi. Kalau ada nampak ada yang kawan yang baru nak masuk tu bagi tahu saya. Okay, doktor. Ya, doktor. Okay. So kita dah sampai sini dah kan? Okay. Macam mana diversity dekat naif BCR repertoire tu berlaku. Ada beberapa proses yang berlaku semasa immunoglobulin gene semasa dan selepas immunoglobulin gene rearrangement itu yang menyebabkan ada banyak faktor lah yang mana nantinya BCR tu B cell receptor ataupun surface immunoglobulin tu, alright, cell surface immunoglobulin itu setiap satunya berbeza-beza. Alright, dia maknanya bukan setakat berlaku berlaku rearrangement tu, VDJ rearrangement tu. Ingat kan? The VDJ rearrangement ini ada juga berlaku proses-proses lain lah. Ada yang kita tengok kan ada
overhang kan, ada DNA overhang semasa potongan oleh enzim tu, kemudian digantikan oleh random punya nucleotide, okay, the p-nucleotide addition, and then exonuclear streaming kan, bila dia overhang tu sama ada dia tambah ataupun dia potong, alright, untuk jadikan dia blunt end, alright, untuk supaya dia boleh disambung lah. Dan perubahan ini dan juga ada yang kita panggil sebagai N-nucleotide addition, right? Dan kemudiannya satu heavy chain dia boleh combine dengan different light chain. Faham So maknanya kalau ni heavy chain dengan light chain tu dia akan berbeza-beza lah. Alright. So itu meningkatkan lagi kombinasi dia. Sorry doktor, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk Okay. Okay, alright. Okay. So, kita dah belajar macam mana dia dihasilkan dan macam mana setiap satunya itu berbeza. Now kita tengok macam mana dia express. Okay, macam mana dia express di cell surface. Ada lagi Okay. Alright, so the expression of a receptor on the surface of a B cell is the end result of a complex and tightly regulated series of events. So sebelum daripada, so kita katakanlah nampak songkok saya ni Alright. So dalam katakan ini selnya, alright, katakan ini selnya. Nah, kita ada nukleus kat dalam kan? Ada nukleus kat dalam. So apa yang berlaku selama ni yang adalah immunoglobulin gene rearrangement tu berlaku di dalam nukleus. Berlaku kepada DNA itu sendiri. So itu satu proses yang unik lah kepada B cell. Okay, di mana perubahan kalau dekat gene lain, okay, kalau dekat kromosom lain bila berlaku perubahan macam tu kita panggil dia sebagai mutation lah. Sebab dia dipotong, dipendekkan kan. Tapi pada B cell ini dia bukannya satu mutation yang buruk lah. Kalau di gene lain tu dia buruk lah bila dia dipotong atau disambung-sambungkan ni. Pada B cell dia tidak. Okay, immunoglobulin gene rearrangement itu adalah satu proses fisiologi. Alright. So dia berlaku dekat kita punya nukleus dan kemudian produk, okay, bila once gene tu dah berubah, dah dipotong kan, jadi pendek tu. Okay, cuma ingat kita punya RSS kan? Ingat lagi kan RSS? Apa dia RSS? Apa boleh jawab? Saya ingat beberapa orang je dalam kelas ni Eva, saya ingat tak apa dia RSS? Tak ada suara. Recombination tu ke doktor? Recombination. Siapa ni? Nadia Okay. Signal. Sequence. Okay. RSS is recombination signal sequence. Maknanya suatu susunan sequence DNA dalam kita punya kromosom tu, alright, yang dia menentukan itulah nantinya tempat untuk enzim itu melekat pada DNA dan kemudian dia akan menyebabkan DNA itu dipotong. Alright? Okay. Tetapi RSS ini nanti keburniannya dia akan dipotong lah. Ingat RSS ada dua jenis kan? Ada yang 23 dan ada yang Imat? RSS kan? Dia ada 12. 12, okey. Dia bukannya 23 atau 12, dia ada spacer dipanggil kan? Dia ada spacer sama ada 12 atau 23. Ingat untuk berlaku immunoglobulin gene rearrangement itu RSS 12 dia kena bertemu dengan RSS 23. Alright. Kemudian RSS itu akan dipotong sekali lah. Alright. Susah saya nak cerita untuk yalah bila tak nampak you all ni kan. Kalau depan-depan mungkin lebih jelas lah boleh nampak. So
kawasan yang mana RSS-nya sudah dipotong itu sahaja yang akan melalui proses transcription. Okey, faham kan? Proses transcription itu membuat mRNA kan? Alright. So bila dia buat mRNA itu akan dibawa keluar daripada nukleus dan dibawa ke, dah belajar belum ni dalam masa matriculation, process of transcription and translation? Nadia ada ke ingat ke masa matriculation ada belajar tak? Ada Transcription and belajar. translation. Ada Ada kan? belajar tapi saya tak ingat. Oh, okay. Alright. So, okay, proses rearrangement itu berlaku directly kepada DNA, kepada genom lah dalam kromosom. Kemudian kawasan-kawasan yang RSS-nya, okay, gene-gene yang RSS-nya masih ada itu dia tak akan deactivate. Alright. Kawasan yang deactivate yang boleh melalui proses transcription adalah cuma kawasan atau gene yang RSS-nya sudah dipotong. Maknanya sudah berlaku immunoglobulin gene rearrangement yang fungsional lah. Alright. Okay. So kemudiannya transcription akan berlaku. Okay. RNA polymerase akan melekat pada DNA itu dan dia akan salin lah. Okay, untuk membuat mRNA. Alright. The mRNA ini akan ditransport ke rough endoplasmic reticulum. Alright. Ingat pernah dengar kan perkataan ni kan? Rough endoplasmic reticulum, RER. Alright. Pernah kan? So dia akan dibawa keluar dari nukleus, dia pergi ke RER. Okay. RER ini adalah suatu tempat di mana translation akan berlaku daripada mRNA itu. Okay. Akan berlaku translation, proses translation yang bermaksud mRNA itu akan dibaca dan ditranslate menjadi polypeptide. Right? Ingatnya semua semua functional unit dalam tubuh badan kita ni dia terdiri daripada protein. Alright? Okay. So DNA ataupun DNA itu adalah tempat untuk imprint ataupun code for whatever gene yang kita perlukan. Okay, dia akan disalin dan dibaca. Okay, dan ditranslatekan sebagai protein di dalam kita punya rough endoplasmic reticulum. Alright. Okay. So bila dia dah jadi polypeptide, okay, dia dah jadi polypeptide, kemudiannya dia akan dibawa ke Golgi apparatus. Pernah dengar kan? Golgi apparatus. Di situ adalah tempat untuk packaging. Alright. Alright. So dalam RER tadi dia dalam bentuk raw product lah. Okay. Contohnya kalau kita buat analogi macam dekat kilang lah. Kilang apa? Kilang twisties kan. Contohnya lah. Puasa-puasa ni cerita pasal makanan. Okay. Kilang twisties. Dia ada bahagian yang mana dia akan buat yang twisties tu je lah dalam tu je. Crackers tu saja. Alright. Dan kemudian dia akan bawa ke satu sektor lain, section lain. Okay, dibawa ke satu section lain untuk packaging. Macam itulah juga dalam sel kita. Alright. Dia berlaku translation, okay, di RER dan kemudian the polypeptide transfer itu akan dibawa ke Golgi apparatus dan di situ dia akan dipackagekan, dia akan dikombainkan dengan molekul lain lah untuk menstabilkan dia. Alright. Dan kemudiannya dia akan dibawa ke surface of the membrane. Alright. Supaya nantinya, katakanlah ini nanti peptide yang terhasil tu dia boleh diekspreskan di surface of the cell. Alright. Okay. Faham ya? Itu cerita pendek dia lah. Alright. So first, the cell must ensure that the various gene recombinations events culminate in productive rearrangement of both heavy and light chain loci. Alright. So kita proses tu selepas daripada gene rearrangement tadi berlaku pada heavy chain dulu, right? Heavy chain, kemudian berlaku pula nantinya pada light chain. Dan ada proses yang untuk memastikan bahawa heavy chain dan light chain, antibody yang terhasil tu, yang mempunyai heavy chain dan light chain variable region itu
akan produktif. Okey. Apa maksud produktif? Maksudnya dia boleh mengenal pasti antigen. Okey. Dan juga dia kena tidak reaktif kepada self antigen. Alright. Apa keburukan kalau dia boleh kenal pada self antigen ni? Anyone? Kalau kita punya antibody mengenal ataupun boleh bind kepada self antigen kan, apa yang akan berlaku? Autoimmune disease. Yes, autoimmune disease. Very good. Alright. So ada proses nantinya lah yang akan memastikan perkara itu dikawal lah. Okay, mungkin ada yang terlepas tapi proses itu dikawal dengan ketat. Alright. So again ini kan kalau kita sebagai Muslim kan, and then sebagai scientist, as a Muslim scientist, this is another signal lah, another sign, okay, bahawa sesuatu yang berlaku dalam tubuh badan kita ni tidak berlaku secara random. Ada proses untuk very tightly control. Okay. So kalau nak kata kita ni evolve suddenly kan, daripada tak apa-apa kan. How come kita boleh ada satu sistem yang begitu kompleks, begitu sempurna lah untuk memastikan bahawa apa yang berlaku itu, apa yang terhasil dalam setiap proses itu sangat-sangat functional dan terkawal. Alright. So this is all the wisdom of the creator lah. Okay. Yang kita boleh pelajari dan fahami. Alright. Okay. Second, only one heavy chain and one light chain allele must be expressed in each B cells. Alright. Okay. So tadi ni kata proses immunoglobulin gene rearrangement menghasilkan heavy chain dan light chain. Yang keduanya, okay, setiap sel itu cuma membawa satu heavy chain dan satu light chain allele sahaja yang boleh diekspres di atas sel dia. So finally, the receptor must be tested to ensure that it does not bind self-antigen in order to protect the host against the generation of autoimmune response. Macam saya katakan tadi kan. So the mechanism by which B cell ensure that only one heavy and one light chain alleles are transcribed and translated is referred to as allelic. The proses tu kita panggil sebagai allelic exclusion. Alright. So allelic exclusion. Ini pun satu soalan yang saya suka tanyalah ni. Okay. Briefly explain the process of allelic exclusion contohnya. Okay. Inilah prosesnya ya. Alright. Ini proses perkembangan ataupun generation of B cell lah. Alright. Yang pertama, proses yang berlaku di bone marrow, the antigen independent phase. Alright. Okay. Dan kemudiannya dia akan dibawa ke blood once dia dah jadi mature, dia akan dibawa ke blood and dia akan sampai nantinya ke secondary lymphoid organs. Okay. And semasa di dalam bone marrow, inilah proses yang berlaku. Okay, dia akan melalui stage yang kita namakan ya, stage yang kita namakan. Mula-mulanya adalah stem cell. Kemudian once dia dah dapat signal untuk specifically menjadi B cell, alright. So the gene ingat ya, semua stem cell kita membawa genom yang sama. Right? Tetapi bila dia dapat signal lah, basically dia akan the environment will direct the cell to become, okay, the stem cell to become a B cell, alright, to go through the process of hematopoiesis as a B cell, alright. So bila dia dapat signal, dia akan berlaku yang kita panggil sebagai DJ rearrangement. Ingat ya, bahagian D diversity dengan junction. Okay, the DJ punya ni heavy chain ya, DJ heavy chain akan berlaku rearrangement. Alright. Okay. Dan bila dia dah berlaku DJ ni dah selesai recombine, dia sampai dia proses sel itu kita panggil sebagai
pro B cell. Alright. So dalam pro B cell ini pula dia akan dapat lagi satu signal supaya dia melakukan VDJ recombination. Alright. So tadi DJ ni dah recombine kan? DJ recombine dulu, kemudiannya V region pula yang akan rearrange, yang akan recombine dengan DJ region tadi. Alright. So bermakna tadi dia akan pilih satu D akan bergabung dengan satu J. Alright. Okay. Dan kemudiannya one of the V would bind to the already recombined DJ region. Alright. Bila itu dah berlaku, ini dah selesai. Alright. Kita panggil dia sebagai pre-B cell. Alright. So semasa ini, okay, semasa dalam pre-B cell ini, dia tidak ada lagi the light chain. Light chain ni tak ada lagi. Yang apa light chain yang permanent lah tak ada lagi. Dia akan diberikan dengan yang kita panggil sebagai surrogate, tumpangan. Surrogate light chain. Okay. Oh, sorry. Ya, okay, dia belum lagi, sorry. Dia belum lagi apa ni, ada light chain lagi, dan kemudiannya light chain apa ni, gene ni akan berlaku rearrangement. Alright. So ingatnya light chain kita ada dua, kappa dengan lambda, dan dalam semua B cell yang dah melalui dalam pre-B cell ni kan, untuk light chain punya rearrangement, dia akan rearrange dulu yang kappa punya gene. Right. Always kappa dahulu. Alright. Okay. So kappa ni bila dan bila kappa tu terhasil, dia akan bind dengan heavy chain dan dia akan diexpress di surface-nya. Alright. Dia akan menjadi immature B cell. Alright. Dan kemudian immature B cell ni dia express apa ni, immunoglobulin yang kita panggil sebagai IgM. Yang dah complete ni, yang dah ada functional heavy chain dan light chain itu kita panggil sebagai IgM, immunoglobulin M. Okay, M stands for membrane. Alright. Okay. Dan kemudiannya akan berlaku lagi proses yang proses seterusnya, yang mana satu lagi immunoglobulin yang serupa, dia punya ni anti apa the CDR, complementary determining region. Ingat what is complementary determining region? Region yang akan bind kepada antigen itu adalah sama. Dia IgM dan IgD itu dia ada sama. Okay. Alright. Faham Okay. Dan once dia dah jadi mature, dia akan transport keluar daripada bone marrow. Okay. Dan dia akan pergi kepada circulation lah. Alright. Daripada circulation tu dia akan sampai nantinya ke secondary lymphoid organs. Kepada kita punya spleen contohnya, kepada kita punya lymph nodes kan. Alright. Kepada thymus contohnya kan. Alright. Dia akan pergi ke situ dan dia akan pergi ke bahagian centroblast. Alright. Dan dia kemudiannya pergi ke centrocyte. Once dia dah apa ni, encounter dengan antigen, right, dia akan menjadi sama ada plasma cell ataupun memory B cell. Alright. Dia boleh juga berlaku, kita panggil sebagai class switching. Selepas dia bertemu dengan antigen, berlaku class switching yang nantinya IgM yang ada di surface itu akan bertukar menjadi IgG. Alright. Ingat you dah belajar kan antibody? Antibody ada berapa jenis? Ingat tak? 5. Apa dia? IgG, IgG, IgM, IgM,
IgA, IgA, IgD, IgD. Satu lagi. IgE, IgE. Very good. Okay. Alright. So proses itu berlaku. Alright. Dia punya recognition, okay, setiap satu B cell yang datang daripada clone yang sama ni, dia punya recognition site tu sama je, sama ada di IgG, IgA, IgE, dia sama saja. Okay. Cumanya dia punya part, okay, internal part tu yang berbeza. Alright. Dan perbezaan itu nantinya menentukan respon B cell itulah, okay, kepada certain type of antigen. Alright. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? tak ada. Alright. Tak ada ya. Alright. Okay, ini adalah satu proses yang kita katakan tadi. Okay. Sebelum yang saya katakan tadi, selepas daripada VDJ rearrangement tu dah berlaku, ini, okay, dah selesai. Alright. Tetapi light chain belum siap lagi. Okay, light chain belum ada lagi. Okay. The heavy chain ni dia akan bind kepada, kita panggil sebagai surrogate punya light chain. Alright. Okay. Alright. Ini kemudiannya, okay, sel yang dah ada pre-B cell ni, dia akan dibawa ke, dia punya pre-B cell ni dia akan, ini masih lagi dalam bone marrow ya. Alright. B cell yang baru terhasil itu, naive B cell yang baru terhasil, yang baru ada VDJ ni, alright, okay, belum ada lagi light chain, baru heavy chain, okay, dia akan di-express, this immunoglobulin akan di-express di surface, dan bila sel tu dah ada this heavy chain, okay, dia akan diintroducekan kepada antigen yang ada di dalam kita punya bone marrow tu, untuk nak test sama ada dia boleh bind atau tidak, dia boleh functional atau tidak. Alright. Okay. Bila ini dah okey, okay, dah functional, barulah nanti dalam sel itu nantinya akan berlaku proses rearrangement of light chain. Okay. Faham ya? Faham ya? Okay. Selepas, sorry, ada soalan? Tak ada. Tak ada ya? Okay. Alright. Okay. So selepas itu nantinya barulah light chain akan dihasilkan, dan bahagian ini nantinya akan diganti kepada light chain yang terhasil. Okay. Right. So ini adalah prosesnya lah, step by step, yang kita panggil sebagai allelic exclusion. Right. Okay. So pertama kita ada progenitor B cell. Right. Kemudiannya akan berlaku D heavy dengan J heavy akan recombine. Alright. Dan kemudiannya proses seterusnya V akan recombine dengan D dengan J. Okay. Alright. Once dia dah ada ni, okay, dia akan ada, kita panggil sebagai pre-B cell receptor, kan? So pre-BCR made up of mu heavy chain plus the surrogate light chain, okay, inhibits rearrangement of mu alleles and induce kappa rearrangement. Alright. Okay. Faham eh? So pada stage ni, alright, bila dia dah ada siap dia punya VDH, satu VDH ni, dia akan dibawa ke surface, dan dia akan inhibit any other rearrangement of the heavy chain punya allele. Yang basically kita panggil mu allele lah. Alright. Okay. So rearrangement of the heavy chain punya gene akan terhenti, dan kappa chain rearrangement akan activate. Alright. Dan ini akan dites. Okay. So kalau dia pre-BCR yang berlaku ni adalah produktif, okay, so akan berlaku nantinya V kappa dengan J kappa punya rearrangement, the light chain punya gene rearrangement. Alright.
Okey. Kalau dia tak produktif, okey. Right. Bila VDH punya rearrangement berlaku dan that rearrangement tidak menghasilkan pre-BCR yang produktif. Dia tak boleh bind dengan antigen. Right? So akan berlaku sekali lagi rearrangement of the heavy chain. Alright? So once sudah produktif barulah dia akan berlaku light chain, kappa chain punya rearrangement. Okay. Kalau dia dah 2 round of rearrangement ni, dia masih lagi tidak produktif, dia akan melalui proses cell death lah. Okay. Faham setakat tu ya? Okay. So bila dia dah ada produktif pre-BCR ni, alright, dia akan berlaku rearrangement of the kappa chain. Alright. So V kappa dengan J kappa akan berlaku rearrangement. Alright. Dan bila ini selesai ini dan menghasilkan IgM lah sebab dia dah ada heavy chain dan dia dah ada light chain yang sepatutnya functional ya, yang dah complete. Right? So the mu and the kappa chain, okay, the heavy and the kappa, the light chain inhibit rearrangement of any kappa or lambda rearrangement. Okay, kalau dia punya dua-dua ni dah selesai dan dia reaktif, dia boleh functional. So no other rearrangement akan berlaku either dalam kappa light chain ataupun lambda light chain. Right? Macam mana kalau this one, okay? Dia punya this combination between the heavy chain dan light chain ini tidak menghasilkan antibody atau immunoglobulin, surface immunoglobulin yang functional, right? Dia akan berlaku sekali lagi kappa punya light chain punya rearrangement. So kalau dia dah berlaku, kalau dia functional, so tak akan berlaku lagi rearrangement pada lambda. Kalau sebaliknya, kalau this rearrangement, the second round of rearrangement pada kappa light chain tidak menghasilkan productive allele, okay, akan berlaku the cell will be induced to rearrange the lambda chain pula. Alright? Okay. Okay. Okay, doktor. Alright. So kemudiannya akan berlaku proses yang samalah. Dia akan ditest lagi. Okay. Right, ditest lagi untuk sama ada the allele will be productive. Kalau dah produktif, alright. Kalau dah sekali lambda, dia akan pakai yang inilah, dia pakai yang lambda. Kalau dia tak berhasil lagi, dia akan reactivatekan the second round of lambda. Right? In the end, if it's productive, this is the end product lah. So the end product here will be the heavy chain tadi, mu chain dengan lambda chain. Alright? Kalau tak berhasil lagi, dia akan melalui proses cell death. Okay? So this is the process. Okay? Alright. Macam mana proses, katakan tadi kan, kalau dekat sini, dia dah ada VDH punya rearrangement. Kan? Alright? Tapi VDH ni tak functional, tak produktif. Alright? So dia akan berlaku satu proses yang the second round of rearrangement. Proses itu kita panggil sebagai receptor editing. Faham ya? Okay. Macam mana itu berlaku? Sebab itu boleh berlaku. Contohnya dalam V cluster kan, V punya gene. Kan ingat kan kalau ini dalam light chain ni, contoh ni dalam light chain. Alright. Boleh juga berlaku dekat dia punya D chain lah. V chain. Tapi kat sini dia tunjukkan adalah light chain. Tak apa, kita tengok je yang ni. So dalam light chain kita ada V dengan J. Dia tak ada D dalam light chain. Dia ada V dengan J. Contohnya
Okay, ni adalah gene yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Diikuti dengan setiap satunya diikuti dengan RSS kan. Alright, RSS 23 dan J dia ada RSS 12. Kan? Okay. Contohnya dalam first round dia berlaku rearrangement antara V3 dengan J3. Okay. Alright. So bila berlaku rearrangement, okay, bahagian yang ini akan dibuanglah. 1 dan 2 akan dibuang. Okay. Katakanlah nantinya combination between V3 dengan J3 ni tidak fungsional. So akan berlaku second round of editing, rearrangement. So rearrangement itu berlaku pada cluster ataupun gene yang tinggal. Mana ini kita tahu tadi dah tak fungsional. So berlaku second rearrangement yang mana nantinya yang mana yang tinggal. Contohnya V2 akan rearrange dengan J4. Okay. Alright. So yang ini nantinya akan terhasil. Yang 3 ni tadi yang non-functional tadi kan, dia akan dibuang lah. Alright. Sekarang ni dia ada yang functional adalah 2 dan 4. Okay. Kalau yang first round tadi, dia dah start recombine antara V1 dengan J4. Katakanlah yang 4 yang terakhir kat sini lah ya, yang most upstream. Alright. Kalau dia V1 dengan J4, so dia tak akan boleh berlaku second punya round of rearrangement. Okay. Pada contohnya kalau ni kalau dia dekat kapal lah. That is why dia akan nanti direct kepada the lambda punya gene pula. Okay. Alright. Okay. Alright. So kemudian kita katakan, okay. So immunoglobulin gene transcription is tightly regulated. Alright. So location of the cis regulatory control element of immunoglobulin gene. The expression of immunoglobulin gene is controlled by transcription factor binding to promoter and enhancer region. Right. Promoters are designed by rectangular arrows and enhancer region by green oval. Accessibility to the combination is often preceded by low level of transcription from downstream D and J segment. Okay, so dalam setiap kita punya gene, dia akan ada promoter region dan juga enhancer region dekat dia punya intron. Faham kan? Kita punya genom, kita ada bahagian ataupun gene, dia akan ada bahagian intron dan exon. Exon adalah bahagian yang code for protein, the coding area, the coding region, dan juga ada juga intron region yang mana dia tidak terlibat secara langsung untuk code for protein, tapi dia terlibat untuk sama ada enhance ataupun inhibit the transcription. Dalam kes ini, dalam immunoglobulin gene kita ada promoter region. Di sinilah tempat nanti enzim yang terlibat dengan transcription itu boleh melekat, okay, dan induce the immunoglobulin gene punya transcription. Alright? Okay. Okay, so mature B cell express IgM and IgD. Okay, they are membrane bound or secreted punya immunoglobulin. Alright, so di sini macam mana itu berlaku? Alright, ini adalah susunan kita punya gene dalam kita punya kromosom lah. Okay, katakanlah ini bahagian yang code for the VDJ punya region. Okay. Bayangkan ya, kita punya DNA ni dia dalam satu strand kan? Dalam satu strand. So katalah ini adalah kawasan yang tadinya kita berlaku VDJ tadi kan. So di sini
Okay, selepas daripada upstream to our VDJ punya region tadi, dalam kita punya heavy chain gene, okay, dalam kromosom berapa? Kromosom 14 kan? Alright. So dia akan diikuti oleh region yang code for mu punya chain. Mu code for the IgM punya protein. Okay. Boleh faham ke ni? This is quite complicated ya. So selepas daripada mu punya region, dia ada yang kita panggil sebagai delta punya region. Dia encode kepada IgD punya gene. Okay. Dan upstream of the mu region ni, okay, kita punya IgM, dia ada 4 exon. Right? Functional IgM dia kena ada 4 exon. Alright. Dan dia akan diikuti oleh satu region yang code for sama ada surface ataupun membrane. Okay, S or M. Faham ya? So ada proses yang dipanggil sebagai alternative splicing. Right? Alternative splicing ni maksudnya proses di mana cuma spesifik region sahaja yang akan terhasil sebagai hasil akhir. Okey. So bahagian-bahagian intron akan dibuang dan bahagian-bahagian yang sama dan dia akan pilih sama ada S region ataupun M region. Alright. So katakan kita dah ada VDJ yang fungsional tadi. Alright. VDJ region akan berlaku yang proses yang kita panggil sebagai alternative RNA processing ataupun alternative splicing. Okay. Alright. So this VDJ dia akan combine dengan contohnya yang mu punya region. Alright. Okay. Dia akan ambil semua exon ni, 4 exon, dan dia akan ambil only this region. This S will be cut. Okay. This M punya region encode for the protein required for the immunoglobulin to bind to the membrane. Okay. Kalau ini yang terhasil, bermakna immunoglobulin yang terhasil adalah IgM yang akan bind kepada membrane. Okay. Okay, dalam suatu kemungkinan yang lain, okay, this VDJ punya rearrangement yang dah functional ini, alright, dia akan berlaku transcription semua sekali. Transcription ni akan berlaku semua sekali ya, sampailah kepada D punya region. Dan disebabkan oleh proses RNA splicing tadi, this region will be included dan bahagian yang ini semua akan dipotong dan cuma ini yang akan dipilih. Alright. So mRNA yang terhasil akhirnya adalah mRNA yang ini. Alright, dia akan membawa kita punya immunoglobulin heavy chain tadi dan juga yang coding for the IgD, the delta punya gene. Dan juga diikuti dengan membrane punya region. Alright. Kalau splicing itu berlaku, contohnya yang macam ini, mana dia ambil yang VDJ, dia ambil yang exon mu dan juga dia ambil yang S. Alright. Kalau kat sini adalah bukan yang ini dia tak ambil, yang ini dia buang, dia potong. Kat sini dia instead of M, di kat sini ada S. Alright. This region. So this will
produce immunoglobulin that will be secreted. Faham ya? Faham ya? Faham. Okay. Instead kalau macam yang tadi kat sini, dia ambil instead of dia ambil mu, dia ambil delta. Dan juga instead of dia ambil this region, dia ambil yang S. So immunoglobulin terhasil adalah Ig D, okay, membrane bound atau secreted kalau kat sini S? Secreted. Secreted, yes, very good. Alright, okay. So itu sebab kenapa kita ada dua jenis, okay, dua jenis immunoglobulin yang terhasil kepada kita punya mature B cell yang belum bertemu dengan antigen, sama ada IgM atau IgD, dan juga kenapa kita boleh ada dua jenis immunoglobulin, sama ada dia secreted ataupun membrane bound. Alright, dia terhasil disebabkan oleh proses RNA processing ataupun alternative splicing. Alright? Okay. Alright. Yang ini dia lebih kurang sama je lah. Alright. So differential expression of the secreted and membrane bound form of immunoglobulin mu chain, okay, IgM, is regulated by alternative RNA processing ataupun kita panggil sebagai alternative splicing. Alright. Structure of the primary transcript of the rearranged heavy chain showing the mu exon and poly A site. Ini dia punya mRNA yang panjang yang terhasil. Okay, yang dah ada rearrange punya region. Okay. Alright. So polyadenylation of the primary transcript at either site 1 or site 2 and subsequent splicing indicated by V-shaped region yang ni tadi, atau splicing tadi. So generates mRNA encoding either secreted or membrane mu chain. Okay, sama ada secreted S tadi, macam saya cerita, ataupun the mu chain, ataupun the membrane punya chain. Alright, so amino acid sequences of the carboxyl terminal ends of the secreted and membrane mu heavy chains are shown here. Alright, so residues are described by single letter amino acid code. So yang ni tak apalah. Alright, so ini adalah hasil yang di sinilah carboxylic end ini dia berbeza, okay? Sama ada dia secreted ataupun membrane bound, alright. Dan perbezaan ini adalah yang menentukan sama ada immunoglobulin itu boleh melekat pada membrane atau tidak. Okay, alright. Ini tak perlu hafal lah perbezaan antara sekuen-sekuen saya pun tak hafal ni sebenarnya. Alright, tapi yang kita perlu faham adalah, alright, perbezaan dekat sini hujung ni, the amino acid yang ada dekat hujung sini sama ada S ataupun M, itu menyebabkan terutamanya pada yang sinilah, okay, memberikan kelebihan, memberikan possibility untuk immunoglobulin itu boleh melekat pada membrane. Alright, kalau dia tak ada M ni dan dia ada cuma ada S region ni, dia akan di-secreted, dia akan dilepaskan daripada sel dan secreted into the circulation. Alright. Okay. Okay. Alright, ini proses. Okay, sekarang kita belajar sampai proses sebelum dia bertemu dengan antigen yang di luar lah. Alright, dia cuma diperkenalkan, okay, semasa dia punya production from naive mature B cell, dia cuma dikenalkan dengan antigen yang ada pada bone marrow kan. Alright, so, kemudiannya dia akan dibawa ke, once kita dah ada mature B cell, dia akan dibawa ke dikeluarkan daripada bone marrow, dibawa ke circulation. Alright, dan
apa yang akan berlaku seterusnya. Ada lagi satu proses yang kita panggil sebagai somatic hypermutation yang memberikan lebih lagi daya pelekatan yang lebih kuat kepada antigen. Alright? So sebelum kita pergi tu, pukul apa sekarang? Oh, baru pukul 8. 5.6. Alright. Okay, kita dah sejam So sebelum itu kita you still remember structure of lymph node? So because somatic hypermutation proses somatic hypermutation ini berlaku di dalam lymph node. Alright? Masih ingat ke Anthony? Structure of lymph node dengan Dr. Munirah ke Dr. Zaitun ni belajar? Tak ingat nama lecturer yang ajar you all anatomy? Anatomy belajar dengan dua-dua doktor. Tak ingat Dua-dua yang Tapi kalau yang bahagian ni, ada belajar tak? Lymph node? ada. Ada Ada. kan? Dengan siapa? Dr. Munirah rasanya. Dr. Munirah. Okay, alright. Okay, alright. Kita dah lebih kurang sejam dah. Kita ambil 5 minutes sebelum kita teruskan. Alright. Ni pun kita pun dah tak banyak dah ni. Sikit je. Somatic somatic hypermutation ini satu proses yang kalau kita baca mana-mana buku pun sebenarnya dia tak cerita panjang because immunologist masih lagi mengkaji proses somatic hypermutation ini. Alright. Okay, any question so far? I know this is a heavy, quite a heavy punya part lah of immunology. Berkenaan dengan immunoglobulin punya arrangement dan juga immunoglobulin immunoglobulin punya expression. Alright. Tapi itulah bila you all faham part ini, I think you all will faham nanti kalau berkenaan dengan COVID-19 kan. Kenapa kepentingan vaksin pun kita boleh lebih faham lebih jelas lah. Alright. Bila kita introduce the antigen to our body, alright, dia akan induce the B cell yang boleh mengenali B cell yang mengenali epitop pada kita punya COVID, alright, dan B cell yang boleh kenal epitop itu akan menjadi long lasting punya memory B cell, dan some of them will be plasma B cell yang menghasilkan immunoglobulin yang will be secreted. And they will produce protection to our body lah, alright. Dan ini juga explain, alright. Dia juga akan explain kenapa setiap orang itu dia mempunyai reaction yang berbeza-beza dan juga immunity kepada COVID-19 itu nantinya berbeza juga, alright. The level of protection of post vaccination itu berbeza-beza antara setiap orang. Right? Kenapa? Kerana dalam kita punya body ni kita nak predict B cell yang mana akan mengenali epitop yang mana pada kita punya COVID-19 punya antigen dalam vaksin itu. Alright? So ada orang dia akan kena dia punya B cell tu yang terhasil dua B cell. Okay, contohnya dua B cell yang akan mengenali epitop pada COVID-19. Ada orang dihasilkan banyak. Alright. So that is why there is a difference. And then dari segi reaction juga pun berbeza-beza. Sebab ada orang because bila dia produce a lot of B cell yang akan diproduce yang mengenali satu antigen COVID-19 ni, dia kenal banyak epitop. So it will induce a very strong reaction. Okay, so very strong immune response. And that immune response will induce all of the symptoms that you see lah. Right? Ada setengah orang macam saya lepas dah second dose pun tak adalah teruk sangat dia punya simptom. Just jadi malas je lah. Don't know whether that malas is because of the vaccination or something else. But that's what I feel. For some people sampai kena warded lah because of very strong reaction to the COVID-19. Alright? COVID-19 punya vaksin. Okay? So that is another appreciation lah kalau kita faham proses ini. Alright? Ada question?
Kata So kita ambil 5 minute break. Alright. Tapi break jangan ambil kopi pula. Okay. Okay, alright.
Okay, boleh start ya? Sikit lagi. Okay. Okay, alright. Sikit lagi. So sekarang kita pergi kepada somatic hypermutation, satu proses seterusnya yang berlaku apabila kita punya B cell, okay, yang ada immunoglobulin itu bertemu dengan antigen. Okay, okay, alright. So this is the structure of kita punya lymph node. Alright, kita ada kita ada salur darah, vein and artery. Okay. Alright, kita ada juga incoming lymph vessel yang mana kita punya kita punya white blood cell biasanya masuklah ke dalam kita punya lymph node ni. Alright. So dalam lymph node kita ada yang kita panggil sebagai germinal center. Right. Ya, ada juga bahagian yang kita panggil sebagai medulla dan juga follicle. Dalam follicle ni kita ada germinal center lah. Germinal center ni dalam follicle. Alright. Ada juga yang bahagian kita panggil sebagai paracortex dan juga cortex region. Alright. Alright. So somatic hypermutation ini berlaku macam saya katakan tadi apabila B cell itu bertemu dengan antigen. So the term somatic hypermutation describes one of the most extraordinary process in biology. Alright. So the word somatic tells us that the mutational processes are occurring outside of the germ line. Alright. Egg or sperm cell. So somatic ni maksudnya cuma berlaku pada sel yang bukan germline punya cells. Okay, dia tak berlaku pada eggs atau sperm lah. Dia cuma berlaku basically dalam tajuk ni dia berlaku spesifik kepada B cell. So hypermutation alludes to the fact that the mutational process occur extremely rapidly. Alright. So hypermutation maksudnya berlaku secara sangat pantas dan sangat cepat. Alright. Dan juga proses ini adalah proses biologi. Okay. Dalam genetics dan molecular biology atau apa-apalah bila kita kata mutation ni biasanya dia refer kepada bad mutation lah. Okay, yang akan menyebabkan penyakit, menyebabkan increase susceptibility kepada sesuatu penyakit and so on. Tapi hypermutation ini adalah satu proses yang sangat baik lah. Alright. Okay, untuk meningkatkan immunity kita kepada suatu antigen. So somatic hypermutation in mice and humans occur only following antigen contacts. Okay, affects only the variable region of the antibody heavy and light chain and require the engagement of T cell which must be able to interact with B cell via CD40 ligand binding. So proses somatic hypermutation ni berlaku dengan bantuan oleh T cell, helper T cell lah basically. Alright? Okay. So this is what happened. Upon completion of the heavy and light chain immunoglobulin gene rearrangement, the naive B cells migrate to the germinal center follicles and in the secondary lymphoid organs, where somatic hypermutation occur to each of the B cells driven by the antigen-antibody interaction at the surface of the cell. Alright. So ini dekat kita punya lymph node. Dalam lymph node kita tahu dia ada T cell zone dan juga ada juga germinal center. Alright. So conventional naive B cell, okay, dia akan masuk ke dalam germinal center. Alright. Dan dia akan introduced by dia sama ada dendritic cell ataupun dan juga T helper cell. Alright. Okay. So this B cell
yang dah apa ni yang mature ni, okey, bila dia encounter dengan antigen dan dia ada very low affinity to the antigen, dia tak boleh nak bind dengan antigen yang dalam ni, dia akan berlaku apoptosis lah. So, itu sebab kebanyakan B cell kita umur dia tak panjang. Alright. So bila dia dah sampai ke lymph node tu, dia akan berkenaan, sepatutnya dia kenal lah dengan antigen, tapi bila dia tak boleh nak bind dengan siapa-siapa kat situ, dia akan berlaku apoptosis. Alright. Dan kalau dia apa ni berlaku improve affinity, right, dia boleh kenal dengan antigen dan dia punya apa ni dia boleh improve dia punya affinity, dia boleh berlaku pelekatan yang lebih kuat dengan antigen itu. Okey, dia akan menjadi akan berlaku class switch lah, sama ada sebagai IgG, IgE atau apa IgA, dan dia kemudiannya akan menjadi memory ataupun plasma cell, ataupun dia directly daripada IgM dia boleh menjadi either memory B cell atau differentiate into plasma cell secreting the antibody. Alright? Okay. Kalau dia bind kepada self antigen, okay, dia menjadi autoreaktif. Sekali lagi kat sini dia akan berlaku apoptosis lah, dia akan dibunuh lah basically. Alright. Okay. So the process of this untuk improve the affinity between the B cell receptor dengan antigen ini berlaku dengan bantuan presented, of course the antigen itu will be presented by the follicular dendritic cell lah. Dendritic cell ni memang duduk dalam kat sini, dekat germinal center ni, dia akan introduce the antigen, alright, and then the process will also be apa ni dibantu oleh T helper cell. Alright. Okay. Macam mana proses somatic hypermutation itu berlaku secara detail kita tak tahu. Tetapi ada proses yang kita panggil sebagai activation induced cytidine deaminase. Alright. You can read in the chapter nanti further discussion lah berkenaan ini. Alright. Ini dia, okay, somatic hypermutation ini dia berlaku dan dia akan mengubah the structure of the DNA lah. Contoh daripada sini, daripada cytidine kepada uridine. Alright. Okay. Okay, daripada C jadi U, dan U ni pelik lah kalau kita dalam kita punya DNA. Sebab U ni cuma dalam mRNA, dalam RNA saja kan. Because dia tukar kepada U, dia akan jadi tak stabil dan there it will be change. Alright. Okay. Secara ringkasnya, ini adalah prosesnya. Contohnya kita ada C dalam kita punya, dalam immunoglobulin gene punya apa ni, loci itu, dia ada dalam sequence dia ada C dan G. Of course C will complement to G lah. Okay. Kat situ dia akan berlaku proses yang kita panggil sebagai AID tadi. Okay. Activation induced cytidine deaminase. Alright. Dan C ini dia ditukar kepada U. Because dia tukar kepada U, akan boleh berlaku beberapa proses. Ini punya explanation ya, you boleh baca nanti. Dia akan boleh berlaku beberapa proses yang mana U ni nanti akan ditukar jadi T. Okay, dia boleh ditukar jadi T. Bila dia jadi T kat sini, dan automatiknya G ni akan ditukar kepada A. Because T is always complement kepada A. Alright. Dan juga boleh berlaku yang kita panggil sebagai short patch excision repair. Alright. Dia boleh berlaku macam-macam lah. Dia boleh diubah kepada A, C, T atau G kat sini. Dan dia akan diubah daripada, sama ada dia akan balik kepada C ataupun berubah kepada sekuens yang berlainan. Alright. Dia boleh juga berlaku bila sebab dekat sini U. Alright, U ni pelik, dia akan dibuang kat sini. Beberapa sequences kat sini akan dibuang dan akan digantikan, dan sini akan nantinya berubahlah.
Alright. Dan ini proses ini kita panggil sebagai berlaku sangat pantas dan boleh berlaku sama ada perubahan pada satu base ataupun boleh berlaku perubahan pada banyak base. That's why we call it somatic hypermutation. Dan bila dia berubah, bila dalam gene itu berubah, nantinya mRNA yang terhasil akan juga berubah dan juga protein yang terhasil itu di atas surface of the cell itu akan juga nantinya berubah. Tapi perubahan itu dia akan menyebabkan antibody itu akan bind kepada antigen dengan lebih kuat. Alright. Okay. Ini secara ringkasnya lah. Cumanya kita tak faham dan kita tak tahu macam mana exactly kan kalau satu antigen itu ini antibody kan. Ini antigen macam contohnya mula-mula dia bind macam itu. Alright. Okay. Dan selepas daripada somatic hypermutation dia akan bind betul-betul kuat. Tapi macam mana exactly macam mana setiap satu proses itu berlaku, alright, dan macam mana dia nak tahu dia boleh bind secara kuat itu dengan setiap satu perubahan itu. Situ immunologis belum faham secara detail lah. Sebenarnya kita faham bila berlaku introduction to the antigen, this kind of mutation would occur. Okay, the AID would occur at several parts of the antigenic punya recognition site, alright, dan itu akan menyebabkan binding tu berlaku dengan lebih kuat. Okay, so basically somatic hypermutation ni berlaku pada specific part of the immunoglobulin gene itulah, alright. So, dalam immunoglobulin gene ni kan kita tengok itu kan bahagian yang paling reaktif pada antigen adalah bahagian yang sini daripada 1 hingga 100 ni kan. Alright, ataupun 120 amino acid ni. Alright. So bahagian yang paling banyak berubah adalah dalam CDR1, CDR3 dan CDR2 dan CDR3. Bahagian antara 30 hingga 40, amino acid yang ke-30 hingga 40, amino acid yang daripada 50 kepada 60 dan juga sekitar amino acid yang sekitar 100. Ini yang paling banyak berlaku somatic hypermutation. Dan hypermutation ini akan menyebabkan dia punya binding itu akan lebih kuat kepada antigen. Alright. And ini juga salah satu macam mana kita nak faham kenapa kita vaksin kan, kebanyakan vaksin kita inject 2 kali kan. Kita introduce kepada antigen itu 2 kali. Alright. Supaya nantinya yang kedua tu akan menghasilkan antibody yang akan bind kepada antigen itu dengan lebih kuat, okay, dan akan memberikan immune response yang lebih kuat kepada antigen tersebut. Alright. Okay, that's all. Any question? So this is the process lah macam mana immunoglobulin ataupun antibody terhasil dan dihasilkan oleh B cell. Alright. Ada soalan? Tak ada? Semua senyap kan? Tak ada ya? Okey, tak apa. Alright. So saya akan bagi nanti the slide ni dengan juga dan juga di reading material lah. Alright, hopefully we'll read and hopefully help you to understand lah. Alright, cumanya the message that I want to give you is again, this is macam mana hebatnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lah dalam sekecil-kecil makhluk kan, the B cell that we cannot see. There's a lot of process, a lot of rules yang dia letakkan dalam makhluk itu, dan ini menunjukkan bahawa kejadian kalaulah kejadian satu sel itu pun tidak boleh berlaku secara random, dia perlu melalui banyak hukum kan. Allah letakkan hukum macam mana dia terhasil kan pada satu sel saja pun. Imagine ya, macam mana kita terjadi kan, kejadian manusia itu sebenarnya sangat-sangat mengikut hukum yang Allah telah tetapkan. So dia bukanlah suatu proses yang boleh berlaku secara random, yang sebagaimana yang orang-orang evolution kan mengatakan kita random lah, daripada apa kan, daripada monyet dah tu, daripada apa tiba-tiba boleh
berubah kepada manusia kan. So itu tidak mungkin berlaku lah kan, kalau satu sel itu pun dah banyak rules dia, okay. Macam mana pula kejadian satu makhluk tu kan menjadi manusia ni. So I think daripada sini sendiri kita dah boleh appreciate lah, okay, kehebatan pencipta kita dan juga betapa bijaksananya pencipta kita kan untuk mencipta kita yang boleh secara independent defend ourselves against so many antigens outside there, alright, without we realizing it lah, okay. So I think kalau tak ada siapa soalan, I think with that, thank you very much for your attention. So sekali lagi jangan lupa ya, log in to the QR code, alright, to the ayat 10, okay. Siapa yang tak log in, saya kira tak datang lah ya, tak join kita lah pagi ni, alright. So with that, assalamualaikum, selamat berpuasa semua, stay safe, stay healthy, stay happy, alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor. Okay, alright. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Alright, welcome. Thank you, doktor. Alright. Nanti doktor akan share ke recording? InsyaAllah saya akan share. Okay, terima kasih, doktor. Okay, sama. Alright.